Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah. Pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita memperbanyakkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan merofakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala pemberian, pinjaman, nikmat-nikmat yang tidak terhingga kepada kita pada saat dan ketika ini, yang mana nikmat yang terpenting, yang mana kita perlu hargainya dan janganlah kita lalai akannya, iaitu dua nikmat, iaitu nikmat kesihatan dan juga nikmat kelapangan masa. Nikmat kesihatan selagi mana diberi oleh Allah, gunalah sebaik-baiknya untuk kita nak kembalikan ianya kepada Allah, dengan kita mampu untuk melaksanakan ibadah sesempurna mungkin. Mana mungkin kita nak laksanakan ibadah dengan sempurna jika kita tidak mempunyai kesihatan yang baik. Mungkin kalau kita solat, kita diberi kesihatan yang baik, kita mampu berdiri dengan sempurna. Tapi jika ditarik sedikit nikmat kesihatan, tidak lagi sempurna berdirinya, mungkin membongkok sedikit. Tarik pula nikmat kesihatan pada lutut, dah tak boleh nak sujud, kena duduk atas kerusi. Makanya nikmat kesihatan ini amat penting, bukan hanya untuk ibadah solat semata-mata, bahkan semua ibadah yang kita lakukan memerlukan nikmat kesihatan yang sempurna. Dan yang paling penting adalah nikmat kelapangan masa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, yang mana ingatlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Apa nikmat kelapangan masa ini? Yang paling utama adalah hidupmu sebelum mati. Nak beribadah, nak mencatat segala amalan pahala ini adalah ketika hidup. Apabila kamu sudah mati, tidak ada lagi amalan dan catatan pahala dan dosa padamu. Makanya apa? Makanya gunalah nikmat kelapangan masa ini, yakni nikmat kehidupan ini, dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, kita dihidupkan, kita diberi nikmat kesihatan itu daripada dulu hingga kini, dan berharap sehinggalah hari kematian kita. Doalah kepada Allah agar inilah nikmat kesihatan yang aku inginkan, ya Allah, agar aku mampu beribadah kepadamu dengan sempurna. Janganlah kau sakitkan aku, ya Allah, kerana aku tidak tahu pada masa sakit itu aku masih mampu untuk beribadah padamu ataupun aku terus kufur kepadamu. Na'udzubillah. Berapa ramai orang yang hidupnya sihat, dia sembahyang sempurna, bila sakit terus tak sembahyang. Na'udzubillah. Kita tak nak macam tu.
Kita tak nak jadi macam tu. Jadi tadahlah tangan, jangan sombong dengan Allah. Mohon dengan Allah, insya-Allah. Jadi ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bermulalah buku baru kita, catatan baru kita. Bersempena pada hari ini, pada malam ni, iaitu awal Muharram ataupun kita panggil dengan Ma'al Hijrah. Ada orang kata, Ustaz, baca doa awal tahun, akhir tahun ini bid'ah. Betul? Dengar tak? Kan tak pernah dengar. Jarang-jarang dengar lah kan? Tapi kalau tanya, pernah tak dengar lagu elok? Pernah Ustaz. Tapi bab doa ni jarang dengar lah, sebab jarang buka bab tu, kan? Memang tidak ada di dalam hadis, memang tidak ada di dalam mana-mana hadis. Tetapi sepakat para ulama besar, bukan ulama yang tidak kita kenal, tidak. Ini ulama besar, ulama Mesir, ulama Jordan, ulama Tunisia dan sebagainya. Dia memegang kepada satu sahaja, yakni dalil Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah Taala firmankan, ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Makanya, adakah berdoa di awal tahun ini dan doa di akhir tahun ini adalah doa yang dikhususkan dan haram apabila baca doa yang lain? Kadang-kadang kita tanya, kenapa tak baca doa awal tahun dengan akhir tahun? Cari teks tak jumpa lah Ustaz. Teks apa? Teks doa tu. Teks doa awal tahun dengan akhir tahun tu. Makanya apa dia? Di situ kita mengkhususkan doa untuk awal tahun dan akhir tahun. Itulah salah satu juga adalah ahli bid'ah. Sebab apa? Sebab dia mengkhususkan padanya, yakni salah dan haram ketika kita baca selain daripada doa awal tahun dan akhir tahun. Tidak. Bacalah doa apapun yang kita nak. Yang penting ianya jelas tidak melanggar dua perkara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoalah apa sahaja yang kamu nak berdoa. Yang penting jangan kamu berdoa untuk dua perkara. Apa dia kata Nabi? Yang pertama, janganlah kamu berdoa pada meminta perkara yang haram. Pertama adalah janganlah kamu meminta kepada perkara yang haram. Contohnya, tak ada duit, kan? Contoh, tak ada duit, ada belik-belik, suluk-suluk paket kiri, poket kanan, ada RM2. Dalam masa yang sama angkat RM2 tu nampak tolong orang, tipu orang. Apa dia tu? Totong, kan? Dengan RM2 ni dia kata, wah ya Allah, mudah-mudahan dengan nombor ekor ni, ya Allah, aku dapat beli beras dan susu untuk anak aku. Haram. Walaupun niat dia baik, dia nak beli beras cat rambutan, nak balik garang, nak buat nasi biryani, tapi atas kerana doa itu adalah doa kepada perkara yang haram, doa itu tidak dibenarkan di dalam agama. Dan yang kedua apa dia? Doa untuk memutuskan silaturahim. Apa dia tu? Ya Allah, itu aku celaka dia ni, ya Allah, bagi dia accident biar mampus. Tu pun tak boleh ke? Ada tak orang macam tu? Ada. Jangan kita anggap perkara ni perkara biasa, tetapi itulah yang menjadi kebiasaan. Jangan kita anggap itu biasa sedangkan ianya kebiasaan. Silap-silap kita pun pernah buat. Kerana terlalu marah, makanya kita pun berdoa kepada perkara yang dilarang oleh agama. Ingat, ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala kata apa? Berdoalah apa yang kamu nak doakan. Yang penting jangan dalam dua hal. Apa dia tadi? Perkara yang haram dan perkara yang memutuskan silaturahim. Jelas? Okey. Cukup dekat tu 45 untuk doa supaya jelas kita baca. Lepas ni bila kita dapat informasi-informasi yang tidak beberapa sahih dengan pengamalan yang kita telah lakukan bertahun-tahun, berkurun-kurun. Maksudnya doa awal tahun, akhir tahun ni kita umur 60 baru baca ke? Start daripada kita 2 tahun dah baca lah. Daripada dulu lagi ustazah kita mengajar, imam kampung kita duk baca
doa. Maka salah ke selama ni? Ulama-ulama dulu ni salah ke? Tak sah, tak salah. Yang salah adalah yang mewujudkan provokasi yang menyatakan itu tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Okey? Yang tak bolehnya apa dia? Mengkhususkan doa tersebut dan mengharamkan doa yang lain. Itu tak boleh. Maksudnya apa dia? Doa ini tidak bid'ah, tetapi yang menjadi ianya sebagai ahli bid'ah ialah mengkhususkan doa tersebut dengan mengharamkan doa yang lain. Tidak. Allah Ta'ala kata mohonlah apa sahaja, wa imma dalam bahasa apa sekalipun. Dalam bahasa apa sekalipun doa, yang penting kau faham dan kau minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Ustaz, saya tak pandai nak baca bahasa Arab lah Ustaz, saya nak baca bahasa Melayu. Bacalah. Yang penting kamu sampaikan kepada Allah, minta dengan Allah, minta dengan Allah. Jadi insya-Allah malam ini adalah malam awal Muharram ataupun ma'al hijrah, ataupun senang katanya adalah hijrah, tentang perkara perpindahan yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam ianya manusia seperti kita, makhluk seperti kita. Apabila lapar dia makan, apabila mengantuk dia tidur, apabila disakiti dia sakit, apabila dibagi dia bahagia, dia gembira. Sama tak macam kita? Sama. Yang tak samanya Rasulullah dengan kita ini adalah tahap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu membezakan di antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya kita haruslah berpegang kepada kalimah syahadah yang kita ucapkan, yakni apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pegang kata-kata, peganglah penyaksian itu. Janganlah hanya di lisan sahaja kita berikrar, tetapi di hati kita yilek, nahi kabibi, tak ada apa-apa. Jangan sama sekali sebegitu. Sebab apa? Kita kena tanam di dalam diri kita mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga kena tanam di dalam diri kita mahabbah kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud mahabbah tu? Kan? Maksud mahabbah. Tu tengok cerita Hindustan tu, muhabbatin. Kan muhabbatin tu muhabbatin. Yang sampai meleleh, yang mata, yang ingwih pun keluar. Tengok cerita muhabbatin tu, cerita tentang apa? Kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kalau tanya malam ni, siapa yang sayang kat Rasulullah ni? Dua tangan kat dengan kaki-kaki sayang kat Rasulullah. Tapi keluar je lagi, besok pula cuti ada kenduri kahwin, hilang hak sayang tadi. Dia tunjul dengan tumit tinggi dia 18 inci, kan, gincu 18 meter tebal, maskara lagi baik, kan, macam-macam. Hak lelaki dengan cara lelaki. Sebab apa? Sebab kita ni risau diri kita ini hanya takut di lisan sahaja kita ikrar sayang dengan Nabi, tetapi di hati tidak ada. Na'udzubillah min dzalik wal a'yazubillah. Sebab itulah kita kena senantiasa mengingatkan diri kita untuk senantiasa sayang kepada Rasulullah. Sebab tu kalau kata hari Jumaat, selalu khatib berpesan, selalu Bilal berpesan sebelum mana khatib naik membaca khutbah. Apa dia? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa yang Allah Ta'ala nak suruh kita buat? Allah Ta'ala nak suruh kita ni berselawat, kerana Allah dan para malaikat pun berselawat. Pada hakikatnya perlukah Allah Ta'ala nak berselawat kepada Nabi? Tak perlu.
Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala itu pencipta Al-Qadim. Nabi itu Al-Hadis, makhluk yang dicipta. Perlukah pencipta nak menghormati penciptanya? Tak perlu. Tetapi atas dasar kasih dan sayang Allah kepada makhluknya yang taat kepadanya, maka Allah Ta'ala ini berselawat, Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi SAW. Tetapi ibu ayah, anak-anak yang dikasihi Allah, pejam mata tanya pada diri sendiri, kenapa aku sombong sangat langsung tak nak berselawat kepada Nabi SAW. Jadi buka buku baru Sempena Ma'al Hijrah ini, pertama sekali sebelum kita ambil lagi banyak segini, tanam dulu dalam diri kita, aku mulai pada saat dan ketika ini lazimikan lidah aku untuk senantiasa berselawat kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni macam-macam, kan? Dulu kalau zaman tak ada internet, zaman tak ada ni lagi apa semua, selawat yang kita tahu itu sallallahu ala Muhammad. Betul tak? Hatu je lah. Duk main sepanjang jalan pun hatu je lah. Tapi sekarang ni macam-macam, kan? Ahmad ya habibi ya habibi salamun alaik. Betul tak? Macam-macam. Pernah dengar ke tak ni? Pernah ingat ke? Jarang-jarang ustaz yang duk dengar lagu apa dah? Lagu apa? La ni kat Ella naik balik. Siap terangkat kaki atas hutan kan? Ella come back, I love Ella kan? Kan? Bukan tak boleh. Boleh. Tapi janganlah sampai kita terlupa pada akhirat. Jagalah batasan dunia, takut-takut kita terkumpul dosa. Itu je. Jagalah batasan hidup kita di atas dunia ni. Bukan kata ni kita nak pergi ke hari akhirat, kita kena tinggal dunia. Tidak, Nabi tak suruh begitu. Tapi Nabi kata jagalah batasan-batasan di atas dunia ini supaya kamu tidak mengumpul dosa untuk kamu nak bawa berjumpa Allah di negeri akhirat kelak. Kerana apa? Kerana dosa itu bakal membawa kamu ke dalam tempat yang azabnya cukup pedih, iaitu neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah makna hijrah. Sebab tidak ada lagi hijrah satu tempat ke satu tempat atas dasar agamanya, melainkan itulah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berhijrah daripada kota Makkah. Bukan satu hari, 2 hari Nabi hidup di kota Makkah itu, ibu ayah, untuk Nabi nak membawa diri berpindah ke kota Madinah, kota Yathrib. Belum ada nama Madinah masa itu. Nabi berpindah pada umurnya berapa tahun? 53 tahun. Siapa yang 53 tahun sekarang? Ada elok dah tinggal Melaka. Kan berpindahlah ke mana? Ke Kedah pula ke, ke Perlis pula ke, kan? Maksudnya apa? Nabi berhijrah. Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkan kota Makkah ini ke kota Madinah. Pada usianya 53 tahun, pada tahun ke-13 kenabiannya. Pada tahun ke-13 kenabiannya. Nabi menjadi Nabi pada umurnya 40 tahun. Pada umur Nabi 53 tahun, Nabi berhijrah ke kota Madinah. Atas sebab apa tu? Atas sebab apa Nabi pindah? Nabi dapat tawaran pangkat besar? Dah. Nabi dapat tanah ke kat sana? Dah. Peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok bagaimana diceritakan di dalam Al-Quran, bagaimana diceritakan di dalam Al-Hadis, mungkin kalau kita baca dengan baca biasa, kita rasa ianya biasa, macam satu sejarah biasa, macam kita baca sejarah kota Melaka. Tetapi kalau kita baca dengan penuh keimanan dan penuh kasih sayang, insya-Allah bukan lagi air mata yang gugur, hati kita tidak akan tenteram. Kerana kita sayangkan agama bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sayangkan agama Islam yang ada pada hari ini sehingga hari ini, sehinggalah
akhir zaman. Bagaimana Nabi keluar daripada kota yang dihidup selama 53 tahun, yang mana Nabi SAW cuba untuk berdakwah, cuba untuk nak tarik orang yang kafir, orang yang kufur kepada jalan yang benar, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dimusuhi, tetapi tidak diterima, sehingga Nabi diancam untuk dibunuh. Makanya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui akan segala hal. Maka Allah Ta'ala perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhijrahlah kamu ke tempat yang lebih selamat, wahai kekasih Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhijrahlah kamu ke sana. Di sana adalah tempat yang lebih baik. Saya tak nak cerita berkenaan ni sebab apa? Dah lama dah, tiap-tiap tahun, saban tahun banyak ustaz-ustaz duk menceritakan. Tetapi saya nak bawa yang mana boleh menyentuh rohani ibu ayah, anak-anak yang ada pada malam ni. Sikit sebanyak ambillah apa yang Rasulullah telah berjuangkan untuk kita pada hari ini, yang mampu kita menghirup udara Islam, yang mampu kita menyelami kedamaian Islam. Inilah yang Rasulullah bawa, yang Rasulullah perjuangkan, yang Rasulullah terdidik dengannya, untuk supaya kita juga terdidik dengannya. Hinggalah kita ini pejam mata, hinggalah kita ini dibangunkan di mahsyar kelak, insya-Allah, kalau kita betul-betul menghayatinya, kalau kita betul-betul menghayati. Okey, jadi kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Apa Allah nak bicarakan tentang penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita lihat Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, kalau kamu tidak menolongnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Allah telah pun menolongnya, yaitu ketika kaum kafir di Makkah mengusirnya, yakni dari kota Mekah, mengusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah. Sedang ia salah seorang daripada dua sahabat. Semasa berlindung di dalam gua, ia berkata kepada sahabat, yakni siapa sahabat ini? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, janganlah engkau takut. La takhaf. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Maka Allah menurunkan semangat dan juga ketenangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menguatkannya dengan tentera Allah, yakni malaikah yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan orang-orang syirik, orang-orang kafir terkebawah, yakni kalah, dan kalimah Allah, yakni tentang kebenaran agama Islam yang tertinggi. Kerana Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijak, Allah Ta'ala Maha Bijaksana. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, okay? Di sini kita tengok
bagaimana peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para sahabat Allah Ta'ala memberi rezeki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah mempunyai para sahabat yang baik, para sahabat yang sama-sama memperjuangkan agama Allah. Dan sahabatnya itu pula bukanlah orang lain, bahkan ianya adalah siapakah? Sayyidina Abu Bakar itu, ibu ayah, bapa mertua Nabi, bapa mertua Nabi, lindung Nabi, jalan sama-sama dengan Nabi, susah sama-sama dengan Nabi. Kerana Nabi ini menantu yang baik. Cuba kita lihat, kita tengok pak mentua kita dengan mana kita. Kan kata nak ikut kita pergi buat benda lain, ajak engkau di Chennai, kita mau. Sebab apa? Sebab kita tak rapat. Kita tak rapat bagaimana Rasulullah rapat dengan bapa mertuanya Sayyidina Abu Bakar. Kita tengok balik bagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kan sanggup mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan kalau saya nak cerita ni panjang, tak cukup ni masa ni. Seronok kalau nak cerita ni bu ayah. Bercerita kan, bukan susah nak cerita. Cerita yang duk dengar ni bila nak habis ni. Kan, aku dah lapar dah ni. Kan, ustaz ni dia ni kalau boleh mikrofon, dia lupa dunia. Ya, saya hubbul mic, cintakan mic. Payah, kalau dah dapat memang payah nak lepas. Okey? Dapat apa? Sebab saya nak kita ni, terutama diri saya yang bercakap ni, apatah lagi yang mendengar ini, kita nak sama-sama kepada satu jalan, yang ini jalan siapa? Jalan Allah. Jalan Allah kita nak pergi ni, siapa yang tunjuk kat kita sebenarnya ni? Rasulullah. Tapi kalau kita tak bicarakan tentang Rasulullah, bagaimana kita nak jalan di atas jalan dia? Itu sebab banyak jalan yang sesat. Itu banyak golongan yang sesat daripada jalan Allah kerana tidak mengikut jalan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak nak tergelincir begitu. Kita nak ikut apa yang Nabi kata kepada kita, dengan penerangan lagi pada zaman ini adalah daripada penerangan ulama-ulama kita, guru-guru kita, sebagai panduan kepada kita untuk kita ini terus berada di atas satu jalan di dunia, dan jalan ini juga dah kita bawa terus sampai ke hari akhirat. Kalau kita pegang pada jalan yang sama, insya-Allah besok di padang mahsyar jumpa balik. Kan? Jumpa balik. Muda kau dulu masa nak mati lu tua aku tengok. Betul tak? Besok di padang mahsyar tak ada dah ni buaya ni. Tak gaduh pakai dah Mary Kay. Kan? Tak gaduh nak fikir dah nak beli Fair and Lovely. Tak ada. Sebab apa? Sebab besok dibangkitkan di padang mahsyar, semuanya dah jadi muda-muda kembali. Tapi tengok pula pada amalannya. Na'udzubillah, kalau kita tak banyak amalan ni buaya. Banyak dah diceritakan kepada kita bagaimana keadaan di padang mahsyar. Jadi kalau kita rasa takut dan gerun pada saat dan ketika itu, janganlah kita cuba-cuba untuk menempuhinya. Makanya apa dia? Kita cari jalan selamat. Okey, buaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa ini mencemburui kita. Jadi kita tengok, apakah yang dinamakan sebagai hijrah? Okey, siapa ada pen boleh tulis, siapa ada ni, okey. Hijrah secara fizikalnya adalah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Jadi apa yang kita nak bawa penghijrahan itu kepada zaman kita ni, kehidupan kita pada saat dan ketika ini. Makanya itulah yang dinamakan hijrah ma'nawi, yang memberi makna kepada kita. Kita lihat, okey. Hijrah di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah membahagikan hijrah ini kepada beberapa jenis. Ini yang dinyatakan Ibnu Daqiq Al-Aid
iaitu nama perkataan hijrah diberi kepada beberapa bahagian ataupun perkara. Okey. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebut pula hijrah ini terbahagi pula kepada dua. Hijrah dengan tubuh badan dari sebuah negeri ke sebuah negeri yang lain. Dan yang kedua adalah hijrah dengan hati, yakni apa dia? Daripada kekufuran kepada Allah dan Rasulnya, iaitu hijrah yang mengandungi daripada dan kepada, iaitu hijrah dengan hatinya daripada cinta kepada dunia ataupun cinta kepada selain daripada Allah dan Rasulnya kepada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Inilah hijrah yang kita ibu ayah, yang kita ada pada saat dan ketika ini. Hijrah inilah yang perlu kita buat. Kalau kita nak faham apa itu makna ma'al hijrah pada saat dan ketika ini. Yang ni apa ni ibu ayah? Kita perlu berhijrah daripada kita ni hubbud dunia, cintakan kepada dunia semata-mata, kepada kita ini cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Itulah hijrah yang perlu kita lakukan. Apa yang lebih detail lagi, yakni hijrah daripada suka membuat maksiat kepada hijrah kepada suka membuat taat. Faham ni? Hijrah daripada suka membuat dosa, lagi jelas, kepada suka membuat pahala. Jelas. Maksud itulah hijrah yang kita nak ambil pada saat dan ketika ini. Kerana apa? Kerana Rasulullah berhijrah kerana meninggalkan tempat yang penuh dengan kekufuran, berhijrah kepada tempat yang penuh dengan ketaatan. Tinggal kekufuran kerana di kota Mekah pada ketika itu terlalu ramai orang yang kufur, orang yang kafir. Nabi berhijrah untuk kepada orang-orang yang menerima Islam, yakni orang yang taat kepada agama Allah, taat kepada agama Allah. Maka bermula di kota Madinah inilah pelbagai orang datang, termasuklah daripada kota Mekah, datang berjumpa dengan Rasulullah. Hijrah mereka datang ambil ilmu dengan Rasulullah dan membawa kembali ke tempat masing-masing dan menyebarkannya. Maka Islam pada hari ini tersebar bermulanya daripada kota Madinah. Maksudnya kita jelaskan ni, maksudnya Islam yang kita ada sekarang ni kalau tak disebar oleh Nabi kita kenal tak Islam ni, mustahil kita akan kenal. Mungkin kita masih lagi dalam keadaan yang terpinga-pinga, tercari-cari apakah agama yang perlu kita anuti. Tetapi alhamdulillah kita tak perlu cari lagi, sebab Nabi dah sediakan untuk kita. Cuma peranan dan tugas kita adalah menjaganya dengan elok dan mengamalnya dengan sempurna. Itu je tugas kita. Tak perlu lagi dah kita nak mencari. Kita cuma ambil, amal dengan elok dan sempurna, kita jaga dia. Jangan kita rosakkan agama kita dengan sikap dan perangai kita yang boleh mendatangkan fitnah kepada orang yang memusuhi Islam. Na'udzubillahi min zalik wal a'yazubillah. Sekarang ni orang yang bukan Islam meneropong je perangai kita ni. Orang yang bukan Islam sedang mencari salah sahaja. Sebab apa? Sebab kita duk canang kata agama Islam ini adalah agama yang suci. Kita kata agama Islam ni agama yang murni. Orang kata agama Islam ni adalah agama yang damai, aman damai. Tetapi kalau kita sendiri yang mewujudkan selain daripada makna tersebut, maka orang bukan Islam akan kata apa? Islam ini lebih teruk daripada apa yang dinyatakan. Na'udzubillah. Makanya kesilapan itu daripada siapa? Kesilapan itu daripada kita orang Islam sendiri. Tapi kalau kita mengamalnya dengan baik, alhamdulillah, insya-Allah dia akan membawa sinar mungkin kepada orang yang bukan Islam untuk mencintai dan seterusnya menyukai agama Islam, insya-Allah. Okey.
Jadi ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, untuk itu apa yang perlu kita buat? Okey. Yang pertama adalah mulalah dengan mengubah diri supaya kita ini menjadi seorang yang lebih yakin. Orang lain juga akan lebih yakin dengan diri kita. Ini kerana tidak mungkin jika kita mahu mengajak orang lain untuk berubah kepada perkara yang baik, sedangkan diri kita masih lagi di paras ataupun di takuk yang lama, kita sendiri pun tidak berubah kepada perkara yang baik. Dengan istilah kata yang lain, cakap tak serupa bikin. Maksudnya di sini apa? Saya ambil dalam konteks yang paling kecil, yakni dalam institusi kekeluargaan. Saya tak mau ambil institusi kekampungan, kebandaran, kedaerahan. Saya tak mau ambil itu besar. Saya ambil di dalam konteks yang paling kecil, yakni konteks kekeluargaan. Seorang suami yang baik mestilah mengharap ianya mempunyai seorang isteri yang baik dan mempunyai seorang ataupun anak-anak yang baik. Okey, kalau kata anak tu ramai, anak-anak yang baik. Kalau isteri tu ramai, dia akan kata isteri-isteri yang buat ni. Isteri baik, anak-anak yang baik. Makanya apa? Makanya dia tidak boleh mencakap kamu kena jadi baik, kamu kena jadi baik, sedangkan dirinya tidak baik. Maksudnya ni apa? Cakap tak serupa bikin. Pertama adalah kita dahulu perlu mengubah diri kita untuk menjadi lebih baik, untuk menjadikan orang lain yakin dengan kita dan yakin untuk berubah menjadi baik. Faham ni? Sudah macam ngaji kitab juga Ustaz. Maksudnya kat sini jelas, kamu kena yakinkan diri kamu untuk jadi baik supaya orang lain yakin kamu ni boleh membimbing untuk mereka pun jadi baik, dan mereka pun yakin mereka akan jadi baik. Itu sahaja. Maksud yakin ni apa dia? Mereka ini akan istiqamah. Yakin dengan baik ini adalah mereka yakin tidak ada lagi perkara yang boleh mengganggu gugat kebaikan itu, melainkan istiqamah inilah yang akan mengekalkan kebaikan tersebut. Makanya Allah Ta'ala kata di dalam Al-Quran apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman. Kan? Kalau tak pun lagu semua. Bila pun lagu apa ni? Kan? Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu. Pelihara ni apa dia? Jagalah diri kamu, carilah ilmumu, amalilah ilmumu, janganlah buat dosamu. Kerana apa? Kerana kita nak menjaga wa ahlikum, dan ahli-ahli kita ni, isteri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita daripada neraka, kebinasaan api neraka Allah. Itu yang pertama. Boleh lagi. Pertama ni pertama ni ada 15. Jangan tengok jam tu semua mati bateri tu. Jangan tengok jam tu semua tipu. Okey? Ada 15. Ni baru satu. Pertama, kita yakin kita kena berubah. Azam nak berubah ni, saya tanya ibu ayah yang ada depan saya ni, sejak bila lagi azam nak berubah? Daripada umur berapa? Daripada umur 10 tahun betul? Lah umur berapa? 24 Ustaz. Dia bermaksudnya azam nak berubah daripada umur balik lah, kita kata 15 tahun nak berubah. Sampailah kalau tanya umur berapa? 80. Dah berapa puluh tahun dia punya azam? Berapa puluh tahun?
50 tahun dia punya berazam, 60 tahun punya berazam, tak berazam, tak ubah-ubah. Maksudnya azam tu bukan azam tu namanya, tak tahu nama dia benar kan, itu bukan azam lagi dah. Jadi kita nak tunjuk pada kita, pada diri kita pada malam ni, sempurna dengan pada malam ni, keberkatan malam ni tanam dalam diri kita. Ya Allah, doa kan, doa tak mestinya suruh tadah tangan, doa lah hati. Ya Allah kan, pimpinlah hatiku ya Allah, bersihkanlah hatiku ya Allah, hapuskanlah segala dosa-dosaku ya Allah. Agar apa? Agar supaya hatiku ini senang menerima ilmu-Mu ya Allah, dan mengamali segala ilmu yang telah aku pelajari ya Allah. Cukup, enough. Kita tak akan lagi melakukan perkara-perkara yang sumbang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh sambung sikit lagi? Sikit, saya beritahu dia satu ada 15 sampai nombor berapa? 12 15, tak payahlah, saya nak balik. Tolong lah, saya nak balik ikut nombor 2, 3 dah lah okay, sebab dia syarat pun sampai 4 je, tak ada lebih. Orang lelaki kalau tuan tu faham nah, dia syarat pun dekat 4 je, dia tak ada lebih. Okay. Yang kedua, mula melakukan perubahan sedikit demi sedikit. Dia tak boleh juga terlampau drastik, takut nanti terkejut. Bila terkejut, banyak orang yang akan susah nak uruskan kubur, banyak perkara yang susah lah. Sebab apa? Kita ni, manusia ini, kita perlukan perubahan sedikit demi sedikit. Bermula pada hari ini, aku nekat tidak akan mahu tinggal solat lagi. Bermula dengan itu, kerana solat ini adalah tiang agama. Maka kita tanam dalam diri kita, mulai pada hari ini aku tak nak tinggal solat lagi. Okey, solat aku dah tak pernah tinggal, tapi aku masih lagi tinggal solat berjemaah. Kan? Jadi makanya kan, Bukit Baru ni dibinanya surau dinamakan padanya Fatimatul Zahra. Oh, sedap nama. Kan? Tapi makmumnya ramai lagi lampu daripada manusia. Kan, yang dapat pahala lampu dan kipas, manusia tak dapat pahala. Rugi tak? Rugi. Jadi tanam azam perubahan ni, daripada aku berjemaah, aku sembahyang seorang-seorang, makanya aku nak cuba datang untuk berjemaah ramai-ramai. Kerana apa? Kerana aku pernah dengar ustaz cakap, ustaz kata solat berjemaah ni adalah lebih baik daripada solat bersendirian. As-salatul jama'ati tulfazi bi 27 darajah. Solat berjemaah ini lebih baik daripada solat bersendirian dengan pahalanya 27 kali ganda. Mana nak? Mesti aku nak yang banyak. Jadi perubahan daripada aku dulu semayang sendiri ni, aku nak hadirkan diri aku untuk solat berjemaah insya-Allah. Makanya apa dia? Perubahan, dan perubahan itu sedikit demi sedikit itu, makanya kita akan bawa dan kita akan mengimplementasikan di dalam kehidupan. Daripada solat inilah kita akan tinggalkan segala yang mungkar. Betul ke Ustaz? Takkan Allah nak tipu kita? Takkan Allah nak mungkir janjinya? Kerana Allah firman dalam Al-Quran, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apa? Sesungguhnya salat ini dapat mencegah kita daripada melakukan perkara fahsya, perkara mungkar. Jadi Ustaz, kalau saya semayang tapi saya masih lagi buat perkara mungkar Ustaz, ada something wrong, partner Rosman kat situ. Mesti ada masalah dengan solat kita. Sebab tu kita masih lagi buat dosa. Mungkin kita sembahyang kerana mengharapkan pujian manusia, kita tidak melakukan kerana Allah. Sedangkan kita sembahyang, kita dah berjanji, kita siap mengatakan janji dengan Allah di dalam doa qunut. Betul tak? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat aku
ibadah aku, hidupku dan matiku kerana Allah. Tapi mengharapkan pujian manusia. Sedangkan baru kita janji dengan Allah, semuanya kita buat kerana Allah, tetapi mengharapkan pujian manusia pada hati kecil kita. Maka disitulah yang menghalang, mungkin menjadi penghalang untuk kita daripada melakukan perkara baik, dan kita terus melakukan perkara jahat. Na'udzubillahi min zalik wal a'yazubillah. Boleh Ibu Ayah? InsyaAllah lakukan perubahan sedikit demi sedikit. Yang pertama tadi apa dia? Yakin dengan perubahan yang kita nak buat ni, dan jangan malu dengan manusia, malu dengan Allah. Jangan malu untuk berubah, kerana manusia akan berkata-kata. Betul? Tak dinafikan. Cuba orang yang tak pernah datang masjid. Apa manusia akan kata kepada dia? Hai, ni mesti tak dia nak kahwin, anak nak kahwin ni. Betul tak? Betul tak? Ya, itulah kata-kata manusia. Bila tengok orang tu, orang nak baru kenal agama ni, baru nak kepulih kepada kerosakan hatinya ini, kepada pemulihkan hatinya ini, dah berumur, baru datang ke masjid ataupun surau. Orang yang dah lama kat surau ni, dia boleh pula mengatakan kepada orang yang baru datang tu pada, ni antara dua je ni. Tak dia nak kahwin, anak dia nak kahwin. Hang tak percaya? Hang tengok sekali, hang tengok. Kawan hak baru nak berubah ni, terjadah. Dia mula rasa, sebab tu jangan kita kalah dengan manusia. Yakin dengan Allah. Yakin untuk melakukan perubahan, dan lakukanlah yang kedua, perubahan itu secara perlahan. Okey, yang ketiga, lakukan bermula daripada sekarang. Jangan mengambil masa yang terlalu lama. Jangan bertangguh-tangguh, kerana semakin lama kita bertangguh, semakin melarat dan semakin susah untuk kita melakukannya. Faham tak ni? Kalau kita nak berubah, kalau kita nak buat baik, jangan tunggu macam ayat orang sekarang ni. Apa dia? Tak dapat. Kenapa hantarnya? Tak dapat hidayah lagi. Dia ingat hidayah tu cakawan dia. Dia ingat hidayah tu boleh order kat Shopee 3 hari sampai. Oi. Kan? Senang je jawab, kan? Kalau jumpa makcik pakai jubah labuh elok, anak tak pakai tudung makcik. Tak apalah ustaz, anak tu tak dapat hidayah lagi. Yang dapat hidayah seorang aja. Saya aja dapat hidayah pun, anak tak dapat lagi. Makcik oi. Mu ingat hidayah tu boleh main ketuk pintu rumah saya ke? Nak tak? Tak itu. Tu hidayah lain. Hidayah binti yang mungkin dapat. Kan? Tapi kalau hidayah untuk iman takkan dapat sebegitu makcik. Palung ayah ibu ayah, maksudnya pada jangan bertangguh untuk melakukan perkara yang baik. Boleh? InsyaAllah. 3 dah. Masing-masing berkadut tengok jam. Tadi mula semua berkat tengok saya. Lah ni semua berkadut tengok jam. Okey? Jadi insyaAllah ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, sebelum saya nak menutup, orang kata, pengajian kita pada malam ni, sesi tazkirah kita pada malam ni, ingin saya berkongsikan kepada ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Kita tengok apa firman Allah Subhanahu wa ta'ala, apa janji Allah kepada orang yang nak berubah. Okey, orang yang nak berubah tadi saya dah bagi tahu dah tip dia ni. Dah Pertama apa dia? Yakin. Jangan malu untuk berubah. Kedua, perlahan-lahan untuk berubah, jangan drastik. Ketiga, jangan bertangguh, mulalah daripada sekarang. Takut apa ni? Takut apa? Paling takut apa dia? Jangan bertangguh ni. Paling takut mati. Paling takut mati. Kan? Okey, saya nak tanya ibu ayah yang ada kat sekarang. Siapa yang sihat tak demam lagi untuk masa tempoh seminggu ni? Tak ada Maksudnya kesihatan pun kita tak boleh jamin bila kita nak sihat, bila kita nak sakit. Saya nak tanya, siapa yang dah deal dengan malaikat dia nak mati bulan 8?
Ataupun malaikat, aku lah ni tengah buat projek ni tanam durian musangking. Kata ahli sains 5 tahun baru berbuah. Jadi jangan mati kuri yang 5 tahun ni, bagilah 7 tahun 8 tahun dapatlah aku rasa hasil dia. Ada boleh buat macam tu? No, tak boleh. Makanya pada mati ini pasti tetapi tidak dapat dipastikan. Mati ini pasti tetapi tidak dapat dipastikan. Jadi bila tidak dapat dipastikan, pastikan kita mati. Faham tak? Bila pastikan kita mati, bila kita ingat mati, kita akan buat benda jahat tak? Itu je soalan dia. Pastikan kita mati ini, bila kita rasa kita nak mati, kita akan buat jahat ke tak? Tak dah. Kita tak akan buat jahat dah sebab nak mati. Tapi yang kita dah buat jahat ni sebab kita rasa apa? Alah lama lagi nak hidup, muda lagi, baru 45. 45 aku rasa muda lagi lah ni, tu memang pelik kan? Dia yang saya pelik ni, yang selalu kalau pengantin baru ni umur berapa? Yang kita nak pergi kenduri 20-an lah, paling tua sangat 28 lah kan? Makcik yang pergi kenduri tu umur dia 50. Tapi bila pergi kenduri, orang pun pelik, mana pengantin, mana tetamu. Dia tengok makcik tu lagi vogue daripada pengantin tu. Pengantin tu pula Allah rasa gaya. Aku sewa baju hak RM60 dah sehari. Makcik tu pergi sewa baju hak RM120. Sebab nak pergi makan kenduri dia. Orang pun confuse, hang kahwin ke makcik hang kahwin? Faham tak ni maksudnya berapa? Kerana kita masih ingat kepada benda yang dunia. Jadi jangan bertangguh sebab kita tidak tahu kita tidak tahu mati. Jadi kita tengok kepada ancaman bagi orang yang tidak mahu berhijrah ataupun tidak mahu berubah daripada maksiat kepada pahala, kepada taat. Tengok apa Allah Ta'ala nak kata. Ini Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Sadaqallahul azim. Fahami makna ayat yang saya bacakan ini, maka ibu ayah akan jadi orang yang lebih berusaha untuk takut melakukan dosa kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya bila Izrail datang memanggil lagi, dahsyat terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan yang kedinginan, tiada lagi. Nak sambung bayar. Okey. Maksudnya apa dia? Apabila nyawa telah dicabut daripada badan, dalam keadaan mereka ini menzalimi diri mereka sendiri. Apa maksud menzalimi diri sendiri ini? Bukanlah mengambil kayu mengetuk kepala, bukanlah mengambil pisau menikam badan, bukanlah mengambil apa lagi? Ialah apapun yang kita rasa zalim ini, bukan begitu yang kita nampak pada mata kasarnya, tetapi menzalimi diri kita ini, kita membiarkan diri kita ini terus berada di dalam lembah kehinaan di sisi Allah. Itulah yang paling hina di sisi Allah. Itulah yang paling zalim di sisi Allah. Jika kita membiarkan diri kita berada di dalam lembah dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang dimaksudkan dengan zalim kepada diri sendiri. Maka mereka ini yakni para malaikat bertanya,
bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kamilah orang-orang yang tertindas di bumi Makkah. Maka para malaikat bertanya lagi, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah, yakni berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di dalam neraka Jahannam, yakni seburuk-buruk tempat kembali. Cukuplah saya bagi satu sahaja dalil untuk ibu ayah pegang dan fikirkanlah. Okey? Surah apa tu? Mana? Yang akhir sekali. Surah An-Nisa ayat ke-97. Kata Allah, pada ancaman Allah kepada orang yang tak nak buat baik, yang senantiasa nak buat dosa. Bila orang kata dosa, dia kata piapi. Ni bahaya. Hei, jangan duk mengumpat piapi. Duk piapi itu Allah Ta'ala kata apa? Hang akan diami satu hari nanti pada setempat, iaitu tempat yang seburuk-buruknya, yakni apa dia? Neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa nak masuk neraka? Saya offer. Sungguh nak buat jahat ni dia tak gaduh perlu modal yang besar sebenarnya. Okey? Siapa nak buat jahat? Siapa nak duduk neraka? Angkat tangan. Tak mau. Siapa pun tak mau. Kalau pergi tanya orang gila tepi jalan tu, nak masuk neraka tak? Apa orang gila tu jawab? Hang gila. Orang gila tu pula tanya kepada kita, hang gila. Orang gila tu pun tak mau masuk neraka, menyatakan kita pula gila tanya dia nak pergi masuk neraka. Maksudnya apa? Orang gila pun tahu neraka ni tempat yang tak elok. Maksudnya kalau kita ni buat satu perkara nak masuk ke dalam neraka, maksudnya kita ni jelas. Cukup lah. Takat tu je lah. Jadi lepas ni kalau buat dosa, duk sorang-sorang lah, gila aku ni. Ayat surah An-Nisa ayat ke-97. Okey? InsyaAllah. Okey. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, sebelum saya kena ban, tak datang dah saya mengajar kat sini kerana lebih masa yang banyak. Jadi setakat itu sahaja perkongsian banyak sebenarnya saya nak kongsi dengan ibu ayah. Okey, berkenaan tentang hijrah ini besar. Makna hijrah ini besar. Bukan hijrah pergerakan fizikal semata-mata, bukan pergerakan tubuh semata-mata, tapi paling besar adalah pergerakan hati kita. Jangan dibiarkan ianya mati. Teruslah, Ustaz, bagaimana nak biarkan hati saya ini hidup? Pertama, jangan tinggal istighfar. Istighfar. Kedua, jangan tinggal Al-Quran. Ingat, jangan tinggal Al-Quran. Jadi hati kita ini akan senantiasa di-refresh. Hati kita ini senantiasa di-refresh. Kalau ada virus pun, virus itu akan di-kick oleh ayat-ayat Al-Quran. Ingat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran fa'allamah. Apa dia? Sebaik-baik di kalangan kita ini adalah orang yang dia nak belajar Al-Quran, dan kalau dia pandai, dia mengajarkan orang lain Al-Quran. Maksudnya apa di sini? Kedua-duanya ini untuk mencari cinta Al-Quran. Maka kata Rasulullah, orang ini adalah sebaik-baik di kalangan yang ada pada ketika itu. Jadi ibu ayah, bacalah Al-Quran. Boleh? InsyaAllah. Jadi sekadar itu sahaja. Ada salah dan silap, terkasar bahasa, tersalah bicara, saya mohon ampun dan maaf. Mungkin tak sesuai dengan telinga ibu ayah, tapi kalau saya nak berceramah, nak menegur untuk sesuatu, kalau saya cakap lembut, kadang-kadang dia tak jalan. Kan? Itu sebab Nabi kata Nabi kata apa? Qulil haqq walau kana namuran. Berkatalah kita perkara yang benar walaupun pahit pada orang lain untuk menerimanya. Tapi itulah hakikatnya ibu ayah. Betul? Dan untuk kita nak beribah yang baik ni memang dia perih. Sebab apa? Sebab kita punya musuh, yakni syaitan. Itu musuh luar. Musuh dalam kita ni nafsu. Nafsu kita ni musuh yang ada dalam diri kita ni. Syaitan musuh luar. Kalau kita dapat tangkis syaitan, insya-Allah nafsu ini akan terdidik dengan sendirinya.
Tapi yang kita risau, musuh luar kita tak dapat tangkis, musuh dalam terhasut dengannya, maka nafsu itulah yang akan menguasai akal kita. Na'udzubillahi min zalik wal ayazubillah. Jadi saya minta ampun, minta maaf atas terkasar bahasa dan tersalah bicara. Apa yang keluar baik daripada mulut saya untuk kita semua, maka itu adalah rezeki daripada Allah. Terima kasih kepada Allah untuk menuntun hati kita, menghadirkan diri kita pada malam ni, insya-Allah. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يرشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب له وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم.